主内的弟兄姐妹平安，平安。很快我们就要结束了2023年，无论时间走得有多快，只要主耶稣与我们同在，我们就有安全感，使我们全能得胜。主啊，谢谢你天天给我们健康与喜乐的心，能来到团契中侍奉歌颂赞美主的荣耀。主耶稣，我们则能用诗歌来赞美讨你的欢喜。我们唱耶和华，你是我的神。耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神。众浪头地围绕攻击我，在你怀亲爱的主耶稣，感谢你，感谢你的爱，给我们在这团契中彼此相爱，也能学习彼此服侍，也服侍我们的主。愿神的爱赐给我们每一位有力量、有能力，也有渴慕的心来侍奉神。谢谢主耶稣。今天有主的侍女差一场传道，要把主的话分享给我们听，求主高摩他们，无论讲和翻都能清楚明白。谢谢主，我们就这样的祷告，奉靠主耶稣得胜的名求，阿们。我们求主耶稣天天牵着我们的手走真义路，有了主耶稣，我们什么都不怕，因为有主的平安盼着我们。来，我们唱耶稣领我。耶稣领我，何等福气，心中充满平安欢喜。无论何处，恭敬祈祷，有主耶稣是常
个时候要来预备心听神的话，我们就用这首诗歌来预备心，充满我。姐妹，这个时候我们要预备心进入听道的时间。Saat ini saudara-saudari sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们已经预备好了我们的心。 Bapa di surga, kami sudah siapkan hati kami. 求你帮助你两位的使女， Mohon kiranya Tuhan menolong kedua hamba-Mu ini, 让我们能够把你的话语传开。 supaya kami bisa menjelaskan firman Tuhan. 我们把每一个在家里正在参加这个团契的人来祷告。 Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang ada di rumah yang sedang mendengarkan khotbah ini. 我们求主帮助他们能够预备好身心灵。 Kami juga mohon supaya Tuhan menolong mempersiapkan hati dan jiwa mereka.
我们就这样的把这短短的时间仰望交托在你的手中。 Demikianlah kami berdoa menyerahkan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. 奉靠耶稣基督的名祷告， Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿们。弟兄姐妹，我们今天要来思想一个题目， Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema, 耶稣奇妙的诞生。 yaitu tentang keajaiban kelahiran Kristus. 我们今天的经文有在马太福音， Bahan renungan yang akan kita ambil hari ini adalah dari Injil Matius. 我们还没有读圣经的时候，我们来看一下，就是将近圣诞节的时候。 Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita melihat sejenak keadaan yang ada di seputar perayaan ini. 我们这个礼拜呢，进入到拜降节的第2周。 Nah, minggu ini saudara kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. 教会各个的团契也开始庆祝， Setiap persekutuan di dalam gereja juga sudah mulai merayakannya. 不单单教会庆祝，世界或者超市、市场都有很多也正在庆祝。 Tidak saja gereja tetapi juga dunia merayakannya. Banyak toko-toko merayakan juga Natal ini. 这些东西我们能够看到，到处有许多圣诞礼品的购卖。 Kita juga melihat ada banyak barang-barang hadiah Natal yang diperjualbelikan. 但是有一个要问的， Tetapi ada satu hal yang perlu kita pertanyakan. 是否庆祝圣诞的意义单单在这一些的礼物、这一些的东西、这一些的现象吗？ Apakah makna dari perayaan Natal itu hanya terletak pada barang-barang hadiah Natal, perayaan yang diperjualbelikan dan perayaan itu saja? 庆祝或者纪念耶稣基督的降生，重要的意义是在乎在哪里呢？ Sebenarnya di manakah makna terpenting dari perayaan atau peringatan tentang kelahiran Kristus itu? 所以我们今天要来思考， Karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar, memperhatikan. 我们要读马太福音第2章， Kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang kedua. 我念给大家。 Saya akan bacakan bagi saudara. 耶稣基督降生的事记在下面，他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是一个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的婴是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话说：必有同你怀孕生者，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。 Maaf saudara, dari Injil Matius pasal yang pertama, bukan kedua. Pasal yang pertama ayat ke-18 sampai 25, demikian firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 庆祝或者纪念诞生，更重要的意义是在乎耶稣的诞生。 Nah, makna terpenting daripada perayaan atau peringatan kelahiran Yesus itu adalah terletak pada kelahiran Yesus itu sendiri. 为什么？ Mengapa? 因为耶稣基督的诞生不是平常，不是普通的。 Karena kelahiran Yesus Kristus itu bukan satu hal yang biasa yang umum terjadi. 所以呢，这个诞生呢，就成为人类重要性。 Karena itu kelahiran Yesus ini menjadi satu hal yang terpenting bagi seluruh umat manusia. 弟兄姐妹，为了要证据、要证明耶稣的诞生不是普遍的。 Nah, saudara, untuk membuktikan, menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang umum terjadi. 今天我们有几项的，我们能够来证明。 Hari ini kita akan membuktikannya melalui beberapa hal berikut. 因为如果我们要跟从一个人， Karena kalau kita mau mengikuti satu orang, 我们一定要知道清楚这个人的来龙去脉是怎么样。 kita harus mengerti dengan jelas, mengetahui dengan jelas asal-usul orang itu. 所以呢，我们就不要被别人骗了我们。 Karena itu kita jangan sampai diperdaya oleh orang lain. 我们要看耶稣有几项可以给我们证明他的诞生。 Kita akan melihat beberapa bukti tentang kelahiran Yesus bahwa kelahiran itu bukan satu hal yang umum terjadi. 第一， Yang pertama, 耶稣基督的家谱已经被记录42代。 Yang pertama bahwa silsilah kelahiran Yesus itu sudah dicatat bahwa akan ada 42 keturunan sampai pada kelahiran Yesus. 这么多Begitu banyaknya. 来，我们看是真的吗？ Mari kita melihat apakah sungguh benar demikian. 最少我们从这2节的圣经可以看到， Paling sedikit kita bisa melihatnya dari 2 ayat berikut. 马太1章16节， Dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-16. 我们一同来念。 Kita akan bersama-sama membaca. 雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫，那称为基督的耶稣，是从玛利亚生的。 Ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. 17节， Ayat yang ke-17, 这样从亚伯拉罕到大卫共有14代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有14代，从迁至巴比伦的时候到基督又有14代。 Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 是真的啊， Saudara, benar terjadi? 不是谣言的啊， Bukan hanya omongan saja, 是真正被记录。 tetapi sungguh-sungguh dicatat. 所以我们看到圣经记录耶稣基督的家谱这么样的详细， Jadi kita bisa melihat bagaimana kelahiran Yesus itu dicatat begitu detail di dalam Alkitab. 从亚伯拉罕到基督的降生有42代， Ada 从亚伯拉罕 dari Abraham sampai kelahiran Yesus itu seluruhnya ada 42 keturunan. 如果耶稣基督的诞生，就好像我们普通的人， Jika kelahiran Kristus itu sama seperti kelahiran kita orang-orang biasa ini, 肯定不会有这么样的详细。 pasti tidak adalah catatan yang begitu detail. 从以前到现在，我们不曾听过有一个人，这个君王或者一个重要的人物，他的出生记载有这么长。 Sejak dulu sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada seorang raja atau seorang tokoh yang ternama kelahirannya itu dicatat begitu detail, begitu panjang sekali. 有这么的详细，
begitu luar biasa sekali. Ya, begitu detail Begitu ya. detail sekali. 那比如说， Nah misalnya 我们的家谱 ke silsilah kita. 最多你觉得几代？5代、6代吗？ Kira-kira paling banyak menurut saudara berapa keturunan? Paling 5-6 keturunan. 呀，过后 Setelah itu 不清楚了， sudah tidak jelas lah. 同意吗？ Benar弟兄姐 sekali 妹，你 contoh. 同意吗？ Ya, apakah saudara setuju? 可能5、6哈就已经我都不知道了。 Mungkin setelah 5 atau generasi di atas kita, aduh kita sudah tidak tahu lagi. 但是耶稣42代还能有很清楚的记载， Tetapi untuk Tuhan Yesus ada 42 keturunan yang dicatat begitu detailnya. 并且他记载呢，不单单给以色列人知道就够了， Bahkan catatan detail itu bukan saja diberikan bagi bangsa Israel, 我们全世界的人都能够看到， tetapi semua orang di dunia juga bisa melihatnya. 我们也能够读到他的历史。 Kita juga bisa melihat sejarah, membacanya sejarah itu. 这就是表示耶稣基督的诞生不普遍。 Nah, hal ini juga menggambarkan bahwa kelahiran Kristus itu bukan sesuatu yang umum saja terjadi. 所以，亲爱的弟兄姐妹，如果今天你是跟从耶稣的人， Nah, saudara, jika hari ini saudara adalah orang yang mengikut Kristus, 你不会后悔了， jangan menyesal, jangan mundur saudara, jangan 你不 menyesal. 会，你不会 Engkau 后悔， tidak akan menyesal. 对吗？对吗？ Setujukah saudara? 因为我们所跟从的很清楚， Karena orang yang kita ikuti itu sangat jelas sekali. 这件事是一件奇妙的事， Bahwa hal ini adalah satu hal yang ajaib sekali. 所以我们从这里看到是第一个证据，耶稣是奇妙的诞生， Nah, dari hal ini kita melihat bukti yang pertama tentang keajaiban kelahiran Kristus. 他的家谱被记录。 Bahwa silsilah kelahirannya sudah dicatat. 第二，我们看到，从很早以前已经被预言了。 Nah, yang kedua kita melihat bahwa kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan sejak awal-awal zaman. 谁说的？ Siapa yang katakan hal itu? 先知说的。 Nabi berkata. 来，我们看 Mari kita melihat 以赛亚书第7章14节。 di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-7. 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。 Yesaya pasal ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. 另外的一处， Nah, ini satu hal lagi, 也是以赛亚书第9章第6节， yaitu di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. 这个更清楚了。 Ini lebih jelas lagi. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙的慈氏，全能的神，永在的父，和平的君。 Dalam bahasa Indonesia ini Yesaya pasal 9 ayat ke-5 saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 亲爱的弟兄姐妹，耶稣的诞生被称为不是平常的事。 Saudara sekalian yang terkasih, kelahiran Yesus Kristus ini benar-benar bukan merupakan satu hal yang umum terjadi dalam dunia. 是奇妙的事， Adalah satu hal yang ajaib sekali. 因为老早已经被先知预言了。 Karena jauh di awal zaman itu sudah lebih dahulu dinubuatkan. 我再次说，世上没有一个人的出生被预言、被记录几千年前之前。 Sekali lagi saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang riwayat kelahirannya itu jauh-jauh hari sudah diberitakan sebelumnya, lama bertahun-tahun sebelumnya. 不要说几千年了，Jangan katakan ribuan tahun sebelumnya. ，10多年的预言都没有这样的事， Mungkin nubuatan 10 tahun sebelumnya pun tidak ada terjadi. 只有耶稣的诞生已经被先知预言了。 Hanya kelahiran Kristus saja yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. 我以前还没有相信耶稣的时候，
ketika saya belum percaya kepada Yesus, 我很喜欢去算命， saya senang sekali pergi ke tukang ramal. 但是当我过了一些的时间以后，我信了耶稣的时候， Tetapi setelah satu waktu dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, 我看见他所算我的命都没有一个准的。 saya melihat bahwa satu pun dari yang mereka ramalkan atas hidup saya itu tidak ada yang benar. 世上没有一个算命先生能够很早以前算一个人的出生。 Tidak ada seorang peramal pun yang sejak jauh-jauh hari sudah bisa meramalkan kelahiran seseorang. 比如说，如果我们已经怀孕9个月，我们当然知道啦， Misalnya jika kita memang sedang hamil mengandung 9 bulan, tentu saja kita tahu kapan dia lahir. 因为那个是医科告诉了我们。 Tetap karena hal itu adalah ilmu kedokteran yang memberitahu kita. 如果我们9个月怀孕，大概过了几天，我们一定就生产了。 Ketika kita mengandung selama 9 bulan, beberapa hari kemudian kita pun akan melahirkan. 但是如果要老早几千年前，等下会有这个出生，会有这样的诞生，是不可能的。 Tetapi jika kita ingin menarik jauh hari ke belakang bertahun-tahun sebelumnya, nanti akan ada seseorang yang akan lahir begini dan seperti itu, pasti bukan satu hal yang bisa 连 terjadi. 算命先生都不能算， Seorang peramal pun tidak sanggup menghitungnya. 包括宗教领袖的出生。 Termasuk juga kelahiran para pemimpin agama. 所以呢，我们要再一次的回到耶稣的诞生不是普通的诞生。 Nah saudara, jadi kita kembali lagi sekali bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukan satu kelahiran yang umum biasa-biasa terjadi. 让我们能够从这一件事成为我们更深的来思想。 Supaya kedua hal ini bisa membuat kita semakin dalam merenungkan hal ini. 当我们跟从耶稣的时候， Ketika kita mengikut Kristus, 我们能够对耶稣有怎么样的反应？ bagaimanakah respon kita mengikut Dia? 我们知道了，很早他已经被预言了。 Kita sudah tahu bahwa kelahirannya itu sudah lama sebelumnya dinubuatkan. 所以这个是第二个的证据，耶稣奇妙的诞生。 Nah inilah bukti yang kedua bahwa kelahiran Kristus itu memang satu hal yang ajaib. 第三， Yang ketiga, 耶稣的奇妙的诞生是以圣灵怀孕的。 keajaiban kelahiran Yesus itu adalah bahwa Ia dikandung dari Roh Kudus. 这也不是我说的， Ini juga bukan saya yang katakan, 但是圣经记载的。 tetapi Alkitab yang mencatatnya. 在哪里？ Di mana? 马太福音第1章第20节。 Di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. 正思念这事的时候，有主的使者向玛利亚梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管起过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”天使对约瑟说。 Di sini dicatat bahwa malaikat itu berkata kepada Maria, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 这就是圣经所记载的。 Ini adalah hal yang dicatat oleh Alkitab. 其实还有很多处的经文，我们没有时间一个一个把它打出来。 Sebenarnya masih ada banyak ayat dalam Alkitab, namun kita tidak cukup waktu untuk melihatnya satu persatu. 所以在这里，我们要看所有的人，所有宗教领袖的出生，都是经过男女同房的关系。 Nah, kita melihat bahwa seluruh kelahiran pemimpin agama, tokoh-tokoh itu adalah melalui proses satu persetubuhan antara wanita dan pria. 每一个人的出生就要通过男女的关系。 Setiap kelahiran manusia itu harus melalui satu proses antara hubungan wanita dan pria. 只有耶稣的诞生， Hanya kelahiran Yesus saja 不是经过男女同房所生出来的。 yang bukan dilahirkan atas hasil dari hubungan antara pria dan wanita. 所以刚才我们所读的马太1章20节。 Karena itu ayat yang tadi kita baca dari Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-20. 他说：“当天使加百列来到约瑟玛利亚的住所， Dikatakan ketika malaikat Tuhan Gabriel itu menampakkan diri kepada Yusuf anak Daud, 他告诉玛利亚说 ia memberitahu kepada Maria：“ 他说，玛利亚，你要怀孕呢，你要生子。 bahwa Maria engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak. 但是那时玛利亚不明白天使的话， Tetapi pada saat itu Maria tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang malaikat.
当然玛利亚不明白，因为她还没有出嫁。 Jelas saja Maria itu tidak mengerti karena dia belum menikah. 没有出嫁的人 Dia adalah orang yang belum berkeluarga. 怎么样能够怀孕呢？ Nah, bagaimana bisa mengandung? 但是在路加第1章35节更清楚地告诉他， Tetapi di dalam Injil Lukas pasal yang pertama lebih jelas lagi dikatakan. 他说什么？ Apa yang dikatakan di sana? 所怀的，你所要怀的胎呀，不是从人的精子来的， Bahwa anak yang engkau akan lahirkan itu bukan hasil dari manusia. 呀，bukan dari Bukan sperma dari sperma manusia. manusia ya， Ya. 是从森林而来的。 Tetapi berasal dari Roh Kudus. 所以呢，在世上没有一个妇科医生能够得到解释。 Nah, karena itu saudara, di dalam dunia ini tidak ada satu bidang ilmu kedokteran pun yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa 解释 terjadi. 耶稣奇妙的诞生， Yang bisa menjelaskan keajaiban kelahiran 没有通 Yesus. 过男女的关系。 Karena tidak melalui hubungan antara perempuan dan laki-laki. 世上所有的医生的讲座，如果他们有举办讲座，没有一个能够解释这个怀孕的过程。 Nah, tidak ada seorang dokter pun di dalam diskusi mereka jika itu terjadi yang dapat bisa menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus itu tanpa melalui hubungan suami 所以 istri. 弟兄姐妹，你所跟从的耶稣，他的诞生能够说奇妙不奇妙？ Nah, saudara, bagi kita yang mengikut Kristus, apakah kita bisa mengatakan bahwa memang kelahiran Kristus itu satu hal yang ajaib? 所以呢，我们看到这个是第三证明耶稣奇妙的诞生。 Nah, saudara, kita melihat inilah bukti yang ketiga tentang keajaiban kelahiran Kristus. 还有啊， Masih ada lagi, saudara. 第四， Yang keempat, 耶稣奇妙的诞生怎么样？ bagaimanakah keajaiban kelahiran Kristus? 他能将自己的百姓从罪恶里救出来。 Bahwa dia bisa menyelamatkan umatnya dari dosa. 我们要看马太1章21节， Kita akan melihat dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. 他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 弟兄姐妹，没有一本宗教的经书有记录到一个宗教者的创办人。 Nah, saudara sekalian, tidak ada seorang pemimpin agama manapun yang bisa melakukan hal seperti ini. 所以呢，没有一个宗教的创办人能够救世上的罪人。 Jadi tidak ada seorang pemimpin agama manapun di dunia ini yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa 如 mereka. 果你不相信， Jika saudara tidak percaya, 你可以查考每一个宗教的经书。 saudara bisa memeriksa, menyelidiki semua kitab agama-agama yang lain. 没有一个， Tidak ada satu pun. 为什么呢？ Mengapa? 因为全世界的人都已经犯了罪， Karena semua manusia ini sudah jatuh dalam dosa. 怎么能够来拯救罪人？罪人救罪人， Nah, bagaimanakah orang yang berdosa itu bisa menyelamatkan orang lain yang berdosa? 并且呢，这些世上的人全部都失去了上帝的荣耀， Nah, bahkan semua orang di dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. 也不可能有救赎的资格。 Maka tidak mungkin lagi punya kemampuan sebagai penyelamat juru 所以 selamat. 在他们的身上，他们不能拯救某一个人。 Karena itu kehidupan mereka sendiri tidak akan mungkin bisa menyelamatkan satu orang pun. 但是圣经很清楚的，并且很公开的来告诉我们， Tetapi Alkitab sangat jelas, sangat terbuka sekali untuk menjelaskannya bagi kita. 它记载只有耶稣才能将自己的百姓从救恶里救出来。 Ia mencatat bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan umatnya keluar dari dosa mereka. 所以，亲爱的弟兄姐妹，是否你已经被耶稣拯救了吗？ Nah, saudara sekalian terkasih, apakah engkau sudah diselamatkan oleh Yesus 你 Kristus? 看到了前面耶稣奇妙的诞生， Engkau sudah melihat poin-poin di depan tadi bagaimana kelahiran Yesus itu begitu ajaib. 他不单单是从
生灵怀孕，他也不单单有记载他的家谱、被预言等等。 Ia bukan saja dilahirkan dari Roh Kudus, silsilahnya sudah dicatat dan lain-lain 但是 sebagainya. 他还能够把人类有罪的那一种状况呢，把赦免、把救出来。 Tetapi terlebih lagi bahwa dia, Yesus itu bisa membawa umatnya, menyelamatkan umatnya keluar dari dosa mereka. 这就是他奇妙的诞生， Nah, inilah keajaiban kelahiran Kristus. 不是普通的， Bukan satu hal yang biasa 是 umum 特 terjadi, 别的。 tetapi hal yang sangat khusus, istimewa sekali. 这个就是第四个的证据， Ini adalah bukti yang keempat. 还有最后的一 Nah, 个。 masih ada satu lagi yang terakhir. 我们看到耶稣的诞生不是普遍的诞生， Kita melihat bahwa kelahiran Yesus itu bukan satu kelahiran yang biasa terjadi, 并且是奇妙的。 tetapi satu kelahiran yang sangat ajaib. 在这里，我们看到业力的开始是从耶稣诞生算起来的。 Di sini kita melihat bahwa perhitungan kalender itu dimulai sejak dari kelahiran Kristus. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天所用的业历或者日历， Saudari sekalian, kalender yang kita pakai hari ini, 你有没有想过这个业历或者这个日历是从什么时候开始的？哈， pernahkah saudara terpikir kalender bulanan atau harian yang kita pakai sekarang ini bermula dari siapa? Dari kapan? 业历或者日历呢，就是从耶稣基督诞生的日子开始算起来的。 Nah, ternyata saudara, kalender bulanan atau harian yang kita pakai sekarang ini dihitung mulai dari hari pertama kelahiran Yesus. 所以我们今天还是在2023年哈，2023年， Nah, saudara, hari ini kita masih ada di dalam tahun 2023. 大概再过10多天，我们就要进入到2024年了。 Kira-kira 10-an hari lagi lebih kita akan memasuki tahun 2024. 所以这个业历呢，就是从耶稣生下来的时候，这里告诉我们说，已经跨越了2000多年的时间。 Nah, kalender ini saudara memberitahu kita bahwa ini sudah dihitung dipakai sejak Yesus lahir, yaitu 2023 tahun yang lalu sejak Yesus lahir. 并且我们来看一下，这个是马太的记载。 Bahkan kita akan melihat lebih jauh, yaitu ini yang disebut di dalam Injil Matius. 马太呢，他写作这本圣经，他写的时候呢，是什么时候开始？ Kapankah Injil Matius ini mulai ditulis? 一定是从耶稣生下来 Pasti setelah Yesus dilahirkan, 到耶稣离开世界。 sampai Yesus meninggal Betul, dunia. Ma. Bukankah demikian, saudara? 所以呢，有解经家他们把马太的作者他写的时间是在大约60公年或者65公年所写的。 Jadi kira-kira diperkirakan bahwa Injil Matius ini ditulis pada tahun 64 sampai 65. 我们能够算的， Kita bisa menghitungnya 合逻辑的， dengan memakai logika kita. 那不是骗人的， Bukan hal yang untuk 不 memperdaya 是随随 manusia. 便便乱讲的。 Bukan sembarangan saja 可以算。 dikatakan, tapi bisa dihitung. 我们算啊， Mari kita hitung ya. 我们把马太他写作的时候，耶稣已经离开世界。 Ketika Injil Matius ini ditulis, Yesus sudah meninggal dunia. 耶稣离开世界几岁？ Berapa tahunkah usia Yesus ketika meninggal 33 dunia? 岁半， Yaitu 33 tahun setengah. 对吗？ Benar demikian kan, saudara? 那所以呢，当耶稣出生一直到耶稣死，已经差不多35年。 Nah, sejak Yesus dilahirkan hingga Yesus meninggal dunia kira-kira 35 tahun. 马太当然不能够在一个很急的时间，就是当耶稣死了以后就马上写，不会的。 Tentu saja Matius tidak bisa segera, begitu segera Yesus meninggal lalu ia membuat 他也 tulisan 是 ini. 要收集许多的资料。 Ia juga harus mengumpulkan bahan-bahan untuk ditulis. 所以对吗？如果我们把它迁回马太写作的时候是公元60或者65， Jadi benar saudara bahwa kira-kira jika kita mengumpulkan data ini, kira-kira Injil Matius ini ditulis pada tahun 64 sampai 所以 65马太 Masehi. 就用了10多或者20多年的时间，把整个从耶稣开始降生，一直到耶稣侍奉，一直到耶稣上十字架，并且埋葬、复活、升天。 Jadi Matius itu menggunakan waktu kira-kira 25 tahunan untuk mengumpulkan seluruh data sebelum ia menulis sejak dari kelahiran Yesus sampai
dengan kematian, dibaptis, pelayanannya, lalu kematian, disalib kematiannya, bahkan kebangkitannya. 所以弟兄姐妹，我们就能够看到这个业力呢，大概就是从2000年前超过几十年吧。 Nah saudara, jadi kita bisa melihat bahwa kalender kita ini memang dimulai kira-kira 2000 tahun yang lalu, lebih sedikit lah. 所以弟兄姐妹，我们看到我们的救主的出生啊，是这么样的奇妙。 Nah saudara, kita melihat bahwa bagaimana kelahiran Tuhan kita Yesus itu sungguh satu hal yang ajaib. 如果一个人的出生从业力所算起来的， Jika ada kelahiran seseorang yang dihitung dari kalender, 他是已经成了历史性的。 ia sudah akan menjadi satu bukti sejarah. 有哪一个宗教的领袖已经成了他所出生的日子成了历史性的呢？ Nah, apakah ada kelahiran seorang tokoh dalam dunia ini yang kemudian menjadi awal dari perhitungan sejarah? 并且全世界承认用这个业历， Bahkan seluruh dunia ini mengakui penggunaan kalender ini. 则有可能呀，普通的阳历啦、农历差别一点点。 Memang ada kalender-kalender yang berbeda seperti kalender yang menuruti bulan. Dari ini ya, dari tradisi-tradisi orang Tionghoa beda ya. Ya, ada beberapa kalender yang berbeda melalui tradisi. 那如果耶稣基督的诞生不是奇妙的， Nah, jika kelahiran Yesus itu bukan satu hal yang ajaib, 不可能业历这里的计算从这里开始， tidak mungkin kalender itu dihitung sejak dari kelahiran Yesus. 岂不是世界上有许多很出名的宗教领袖吗？ Bukankah di dalam dunia ini ada begitu banyak pemimpin agama yang sangat cerdas sekali? 为什么没有把他们的出生的日子来成为业历的开始呢？ Mengapa hari kelahiran mereka itu tidak dihitung sebagai permulaan kalender? 为什么耶稣诞生过后，业历或者日历才开始使用呢？ Mengapa setelah kelahiran Yesus barulah kalender itu digunakan? 所以这一切就是证明， Karena itu semua ini menunjukkan satu bukti. 就是耶稣的诞生成为全球性，成为历史性， Bahwa kelahiran Yesus itu sungguh-sungguh merupakan satu sejarah, satu bukti sejarah. 业历呢，计算呢，就从这里开始用了。 Bahkan perhitungan kalender pun dimulai sejak kelahiran Yesus ini. 所以，如果我们今天跟从耶稣的人， Karena itu jika kita ini adalah sekarang adalah orang-orang yang mengikut 我们 Kristus, 是最有福的人。 kita adalah orang-orang yang berbahagia. 所以我们不要把我们的信仰跟随耶稣的信仰就随便的这样吧。 Karena itu jangan biarkan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus itu hanya sembarangan saja. 但是我们要很谨记的来守住它。 Tetapi kita harus dengan teliti, dengan begitu baik menghargainya. 虽然我们不是犹太人， Sekalipun kita ini bukan orang-orang 但是我 Yahudi, 们是亚伯拉罕所传下来的，到今天 Tetapi- 我们有这样的人。 tetapi kita ini adalah keturunan Abraham juga. 我们不单单是已经成了，也是成了上帝的子民， Kita bukan saja menjadi umat Allah, 并且我们也在恩典的时代，我们已经成了耶稣基督的门徒。 tetapi di dalam zaman anugerah ini kita juga sudah menjadi murid-murid Yesus 所以 Kristus. 弟兄姐妹， Karena itu saudara-saudari 借 sekalian, 着耶稣奇妙的诞生， melalui keajaiban kelahiran Kristus ini, 我们的反应是怎么样？ bagaimanakah seharusnya respon kita? 如果我们对基督奇妙的诞生有了深刻的认识， Jika kita sudah mengenal lebih dalam, lebih berkesan atas kelahiran Yesus ini, 我们每一年所过的圣诞节， maka setiap Natal yang kita lewati, 我们在耶稣基督里面所庆祝的节期， setiap perayaan yang kita rayakan di dalam Tuhan Yesus ini, 我们就不要用冷淡的心， kita tidak boleh merayakannya dengan hati yang adem-adem saja. 我们 yang 也不是 dingin-dingin saja. 正在忙碌，不知这个不知那个。 Kita juga tidak boleh lagi merayakannya hanya dengan kesibukan di sana, kesibukan di sini saja. 因为有很多的时候， Karena ada banyak kali 当我们单忙碌在这些的事上，这些的东西， ketika kita hanya bersibuk-sibuk saja dengan barang-barang dalam dunia ini, 那我们就会忘记了起先的
目的。 Nah, kita bahkan bisa lupa akan tujuan yang sebelumnya, 我 yang 们也 sesungguhnya. 没有去想了耶稣怎么样的来，耶稣有没有是真正，有没有去查考过？ Jadi kita juga kehilangan makna sesungguhnya, tidak lagi memeriksa sungguh-sungguh tentang makna dari kelahiran Yesus 反 itu. 而我们如果这样，我们就要感谢我们的耶稣基督。 Nah, sebaliknya kita seharusnya mengucap syukur berterima kasih kepada 我们要 Yesus 感谢 Kristus. 他，因为2000年前他诞生不是平常，不是普通的像平常人一样，不是，不是。 Kita seharusnya berterima kasih mengucap syukur karena kelahiran Yesus Kristus itu bukan satu kelahiran yang biasa-biasa saja terjadi. 让我们能够更集中在每一年的庆祝。 Supaya kita ini bisa lebih menghargai perayaan setiap tahun itu. 当我们真正的在那庆祝的期间， Supaya di saat kita mengadakan perayaan itu, 无论是圣诞节， baik ketika perayaan hari 无 Natal 论是受难节， atau saat peringatan kesengsaraan Tuhan 无 Yesus 论是复活节， atau hari kebangkitan Tuhan Yesus, 都要成为我们感恩的来纪念的。 seluruhnya harus menjadi satu hari peringatan kita untuk mengingat akan Tuhan Yesus. 所以今年 Karena itu 今年 tahun ini 我们已经参与了什么？ apa yang sudah kita hadiri tahun ini? 我们参与了团契的圣诞节吗？ Sudahkah kita menghadiri Natal dari satu persekutuan? 我们还有一个圣诞的崇拜是在12月25号。 Masih ada satu perayaan Natal di tanggal 25 Desember ini. 不是perayaan ya, 是 ibadah, kebaktian. kebaktian Natal. 我们要有分别， Kita harus membedakan 团契庆祝跟崇拜， perayaan dalam persekutuan dengan ibadah. 我们要有分别 Kita 哈， harus bedakan kedua 让 hal 我 ini 们更知道 supaya kita lebih tahu 在哪里它的分别 di。manakah bedanya. 我们的庆祝，我们的团契比较轻松一点， Di dalam persekutuan perayaan kita itu lebih rileks, lebih 但 santai. 是我们在崇拜的时候，我们在崇拜的25号的时候，我们要更加的严肃。 Tetapi di dalam ibadah kita harus lebih serius. 所以呢，无论在我们庆祝也好，无论在我们崇拜也好，我们要把它成为一个推动力。 Karena itu baik di dalam perayaan ataupun di dalam ibadah, hal keajaiban ini harus menjadi satu motivasi yang mendorong kita. 来推动我们怎么样？ Mendorong kita untuk apa? 推动我们或做更讨神的喜悦， Mendorong kita untuk hidup semakin berkenan di hadapan 让 Tuhan. 我们对我们信仰耶稣更加的有意义， Supaya hidup kita ini semakin bermakna dalam mengikut 好 Kristus. 让我们不是每一年过圣诞就这样的过，忙忙碌碌的过去，就是简简单单。 Supaya setiap tahun ketika kita merayakan Natal bukan hanya berlalu begitu saja dalam kesibukan. 我们就是要记重我们的精神， Tetapi kita harus menghargai, memfokuskan ya memfokuskan pikiran dalam kita. memfokuskan pikiran kita dalam 所以 perayaan 我再 ini. 一次的要提醒大家， Karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan saudara 耶稣基督的诞生是特别的， bahwa kelahiran Yesus itu sangat istimewa. 因为他的家谱已经被记录42代， Karena silsilah kelahirannya itu sudah dicatat dalam 42 generasi. 他也是很早以前已经被先知预言了。 Kelahirannya pun sudah dinubuatkan sejak awal zaman oleh para nabi. 耶稣基督诞生不是通过人与人所生下来的， Nah, kelahiran Yesus itu bukan hasil dari hubungan antara sperma manusia, 他是以圣灵所怀孕的， tetapi dilahirkan oleh Roh Kudus. 并且耶稣降生，他把自己的百姓从罪恶里面救出来， Dan bahkan kelahiran Yesus itu adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. 并且呢，最后的呢，业力奇妙的业力是从耶稣诞生过后就开始使用在全世界。
Dan keajaiban yang terakhir saudara, bahwa kalender yang kita gunakan di seluruh dunia ini dimulai sejak hari kelahiran Yesus. 让我们对耶稣的诞生有更深的认识。 Demikianlah supaya kita bisa memperoleh kesan yang lebih dalam atas pengenalan kita akan kelahiran 当我们知 Yesus. 道了以后，我们就更爱他， Supaya setelah kita tahu semua ini, kita semakin mengasihi Dia. 我们更尊重他。 Kita semakin menghormati Dia. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa di surga, kami mengucap syukur 今天带领了我们， bahwa hari ini sudah menolong kami, 能 menuntun 够 kami, 从耶稣奇妙的诞生来学习几件事。 supaya kami bisa belajar beberapa hal dari keajaiban kelahiran 求 Kristus. 主帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong kami, 不要做一个冷冷淡淡的基督徒， bukan menjadi seorang Kristen yang diam-diam, dingin-dingin saja, 但是要帮助我们成为一个很热情的、很热心的基督徒， tetapi menolong kami menjadi seorang pengikut Kristus yang bersemangat, 让我们能够知道清楚我们自己的信仰， supaya kami tahu dengan jelas iman yang kami ikuti, 我们就不容易撇下我们的信仰。 sehingga kami tidak begitu saja mudah meninggalkan iman kepercayaan kami. 求主帮助每一个今天来听到的人。 Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. 我们如此祷告，奉靠耶稣的名， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 愿神赐福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 我先恭祝大家圣诞节快乐， Nah, selamat hari Natal saudara sekalian. 恭祝大家。 Selamat hari Natal. 谢谢蔡传道的分享，沈医生的翻译，愿神大大的赐福你们前面的侍奉。我们用这首诗歌来回应神的话。谢谢你的爱。耶稣，谢谢你的爱，是长阔高深的爱，又是我转动，又是我疲乏，耶稣总是耐心地等着我。主耶稣，谢谢你的爱，是长阔高深的爱，又是我软弱，又是我疲乏，耶稣总是耐心地等着我。我爱你，我爱你，耶稣，我愿意一生服侍你。我爱你，我爱你，我要永远地跟随你，歌颂你慈爱，歌颂你公义，歌颂赞美你，赞美不停，称谢你慈爱，称谢你公义，耶稣，谢谢你永恒的爱。主耶稣，谢谢你的爱，是长阔高深的爱，又是我软弱，又是我疲乏，耶稣总是耐心地等着我。我爱你，我爱你，耶稣，我愿意一
爱，传说你慈爱，呈现你公义，耶稣谢谢你永恒的爱。我们祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你带领了我们的团契，从头到尾都有你的同在。求主接纳我们的侍奉，祷告奉耶稣基督的名求，阿们。这个时候我们要结束我们的团契，下个星期四我们再见，拜拜。主耶稣祝福大家平安。